Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam subjek Jawi pada petang ini. Baiklah, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, marilah kita bersama-sama memulakan sesi pembelajaran kita pada petang ini dengan bacaan doa. Ayuh sama-sama kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, seperti mana yang muallimah telah war-warkan pada awal tadi, hari ini kita akan belajar bagi subjek Jawi tahun 4, iaitu tanda baca. Iaitu pada hari ini kita akan fokuskan mengenai dengan tanda koma. Baiklah. Sebelum tu, maklimah ingin membuat sedikit ulang kaji. Pada sesi yang sebelum ini, kita belajar mengenai tanda baca apa? Ya, tanda noktah. Bagaimanakah rupa tanda noktah tersebut, para pelajar sekalian? Ya, rupanya seperti titik ataupun bulatan kecil yang diletakkan di atas buku catatan masing-masing. Okey. Mari kita kenali bagaimana rupa tanda koma. Okey, seperti yang para pelajar semua dapat lihat di sebelah kiri para pelajar sekalian, tanda koma berupa seperti ini. Ya, jika ditenung, ia nampak seperti nombor 6. Tetapi apa yang berbeza dengan nombor 6? Ya, betul. Sekiranya kita menulis angka 6, ia akan terdapat lubang di bahagian tengah seperti ini kan? Tetapi sekiranya ianya koma, dalam tulisan Jawi, ia seperti nombor 6, tetapi di bahagian tengah lubang ini tiada. Okey? Baiklah. Mari kita lihat apakah fungsi-fungsi tanda koma. Okey, fungsi tanda koma yang pertama adalah tanda memisahkan pembilang dan pengulangan. Apakah contohnya para pelajar? Okey, contoh yang pertama. 1, 2, 3 dan 4. Okey, ini menunjukkan satu ayat yang mana ingin menyebutkan tentang bilangan 1, 2, 3, dan 4. Okey, apakah contoh yang kedua? Ya, nama kawan saya Abu, Ali, Ahmad dan Hasan. Okey? Dekat sini dia menyebutkan beberapa nama kawan-kawannya. Siapakah nama kawan-kawannya tadi? Berapa orang? Ya, ada 4 orang. Abu, Ali, Ahmad dan Hasan. Di dalam satu ayat, sekiranya terdapat beberapa nama, jadi kita mesti memisahkan nama-nama tersebut dengan tanda koma. Okey, mari kita lihat fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, apakah dia? Tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Tanda memisahkan kata seru. Okey, ini secara mudahnya untuk kita meletakkan koma selepas kata seru, iaitu dalam ayat seru mesti ada kata seru. Apakah dia? Mari kita tengok contoh yang pertama. Seperti ini. Wah, besarnya rumah itu. Okey. Wah ini adalah kata seru. Selepas kata seru, mesti diikuti dengan tanda koma. Okey, sekiranya selepas kata seru, kalian tidak meletakkan tanda koma,
ayat kalian akan menjadi salah. Sebab apa dia kata begitu? Sebab kata seru dan adanya tanda koma ini untuk membolehkan kita membaca sesuatu ayat atau struktur dengan berintonasi untuk menyampaikan ekspresi. Mungkin kita gembira, mungkin kita sedih, mungkin kita sakit dan sebagainya. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita baca sama-sama. Cheese. Berani Tuan Hamba berkata begitu. Okey, dalam ayat ini kata serunya adalah apa? Ya, benar. Cheese. Selepas perkataan kata seru, mesti diikuti dengan tanda koma. Okey. Sekiranya para pelajar pijak bestari, ayat ini menunjukkan perasaan apa? Ya, perasaan tidak suka. Baiklah. Mari kita lihat fungsi yang seterusnya. Fungsi yang ketiga ialah tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berturutan. Apakah contohnya? Buah-buahan tempatan ialah duku, rambutan, durian, langsat dan sebagainya. Okey? Kat sini kalau kita lihat, dia memisahkan antara buah-buahan, duku, rambutan, durian, langsat dan sebagainya. Seperti mana yang dikatakan tadi, memisahkan unsur-unsur kata. Okey? Dalam ayat ni dah terangkan buah-buahan tempatan. Apakah buah-buahan tempatan tu? Dia dah senaraikan duku, rambutan, durian, langsat dan sebagainya. Jadi, untuk memisahkan mereka, mesti kita letak tanda koma selepasnya. Okey. Ingat, syaratnya sebelum perkataan yang sebelum dan, tidak perlu letak koma. Hanya perkataan sebelum-sebelumnya sahaja yang diletakkan koma. Okey, contoh seterusnya. Antara permainan tradisional ialah gasing, waw, batu seremban dan lain-lain lagi. Okey, seperti tadi juga. Permainan tradisional. Okey, apakah dia? Jenis-jenis permainan tradisional ialah apa? Gasing. Setelah gasing, kita letak tanda koma. Wow. Setelahnya letak koma. Batu seremban. Selepas batu seremban tak ada koma kan? Sebab apa? Ya, betul. Sebab perkataan batu seremban adalah sebelum datangnya perkataan dan. Okey, sebelum perkataan dan tidak perlu letak tanda koma. Okey, fungsi yang seterusnya. Tanda memisahkan baris-baris pantun, khususnya baris pantun pertama dan ketiga dalam pantun 4 kerat. Okey, apa itu maksudnya? Ya, dalam sesebuah pantun, kita mesti meletakkan tanda koma di hujungnya. Okey, contoh ni. Ini pantun 4 kerat ya, contoh ni. Sorong papan, tarik papan. Okay, dia letak koma kan? Ini adalah baris yang pertama. Okay, baris kedua apa? Buah keranji dalam perahu. Okay, lepas tu tak apa? Koma. Yang ketiga, suruh makan, dia makan. Okay, lepas tu letak koma. Ini baris yang ketiga. Dan kalau baris yang terakhir, iaitu baris yang keempat. Suruh mengaji, dia tak mahu. Okey. Okey, yang keempat ni dia terus letak titik sebab dia dah habis dah pantun ni. Okey, ini adalah pantun 4 kerat. Dalam pantun 4 kerat mesti ada baris yang pertama koma, baris kedua koma, baris ketiga koma dan baris keempat terus titik. Ingat, penulisan pantun mesti dalam bentuk baris. Okey, bukan ayat pertama koma sambung pula sebelah sini ayat kedua. Tidak. Pantun mesti ditulis dalam bentuk baris. Okey. Dan fungsi yang terakhir iaitu fungsi yang kelima ialah tanda memisahkan baris dalam alamat surat menyurat. Kamu
Kamu mesti pernah tengok kan orang menulis alamat rumah kamu? Ya. Dalam alamat, mesti dipisahkan dengan tanda koma. Contoh alamat kat sini ditulis apa? Guru besar, koma, Sekolah Kebangsaan Seri Murni, koma. Letak postcode 71050 Teluk Kemang, koma, Port Dickson, titik. Okey? Okay, ingat, alamat juga perlu ditulis dalam bentuk baris. Sekiranya kamu tulis alamat dalam bentuk ayat, iaitu lepas guru besar sambung Sekolah Kebangsaan Seri Murni, koma, 71 Teluk Kemang, koma. Penulisan alamat kamu tu jadi salah. Okey, itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu kita belajar berapa fungsi tanda baca hari ini? Ya, 5. Kita belajar 5 fungsi tanda koma. Okey, bagus. Itu saja daripada Muallimah. Syukran. Bertemu kita kembali dalam sesi pembelajaran akan datang. Terima kasih. Syukran jazilan. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum.